suara yang azan, kamu suara nombor 2 paling sedap. Nombor 2 paling sedap yang suara azan kamu nombor 2 paling sedap. Okey, cikgu tahulah. Okey. Baik. Kita belajar tentang kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Okey, apakah kepentingannya? Iaitu apakah dia punya faedah. So, tak apa. Untuk yang mungkin masih menggunakan buku teks ini, jangan risau ya. Sebenarnya cikgu dah sediakan dah nota ringkas berkaitan bab 4 ini. Bab 3 pun cikgu ada nota ringkas, bab 4 pun cikgu ada nota ringkas. So habis saja bab 4 ini, cikgu akan riliskan bab 3 dengan bab 4 punya nota. Kemudian bulan depan kita akan buat revision. Okey, dan juga teknik menjawab. Okey, kita akan jawab bersama-sama soalan-soalan geografi bab 1, 2, 3, 4 sebagai persediaan untuk exam pertengahan tahun. Okey. Exam pertengahan tahun pada bulan Mei kan? Lepas raya kan? Cikgu dengar lepas raya. Jadi cikgu akan cuba bantu kamu untuk bagaimana menjawab soalan-soalan geografi. Okey. Okey ke tak okey ni? Diam je kan? Okey ke tak okey? Kalau tak okey bagi tahu. Kalau okey pun bagi tahu. Ini muka masing-masing macam nak minum air je. Puasa kan? Ke pura-pura puasa tapi okey, tak apa. Kita lihat tumbuh-tumbuhan semula jadi. Okey, kita lihat di sini tumbuh-tumbuhan semula jadi di sini. Mana teh ais cikgu? Teh ais ada dalam peti ais. Ada dalam peti ais. Okey. Tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia memberi banyak manfaat kepada alam sekitar, manusia dan negara. Okey, kita lihat kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Okey. Kepentingan ini sebenarnya bermaksud apa? Kepentingan ini bermaksud faedah. Ingat tu. Okey. Kepentingan sebenarnya bermaksud faedah. Apakah faedah tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia ni? Apa kegunaan dia? Apa faedah dia? Itu kena ingat. Okey, faedah dia kalau kita lihat di sini, okey, yang pertama sekali iaitu kita nak lihat di sini iaitu yang pertama adalah sumber perubatan. Pertama, yang kedua sebagai habitat, yang ketiga sebagai sumber bahan mentah. Ya, manfaat bagus. Yang keempat iaitu kawasan tadahan hujan. Dan yang kelima iaitu keseimbangan ekosistem. So hari ini kita nak tengok satu-satu manfaat dia. Manfaat kawasan-kawasan ini. Okey. Pertama sekali kita nak lihat iaitu sebagai kawasan tadahan hujan. Kita nak lihat di sini iaitu sebenarnya yang pertama iaitu sebagai kawasan homework banyak sangat ni baru siap sikit. Okey, tak apa. Cikgu faham. It's okay. Okey. Baik. Pertama sekali kita nak lihat iaitu kawasan tadahan hujan. Di mana kalau kita lihat di sini kawasan tadahan hujan ini, okey, iaitu hutan bertindak sebagai span berongga. Tahu span? Dia dalam bahasa Inggerisnya sponge lah, sponge. Okey. Iaitu kalau kita lihat hutan bertindak sebagai span berongga yang menyerap air serta mengalirkan air ke sungai, empangan, kolam dan tasik. So hutan di kawasan tanah tinggi ni penting sebagai kawasan tadahan hujan. So air yang diserap ke dalam tanah ditapis secara semula jadi dan menjadi air yang bersih. Itu pentingnya hutan. Pentingnya kawasan hutan tropika. Pentingnya kawasan banjaran-banjaran gunung. Sebab contohnya lah, contoh ini gunung lah, cikgu buat macam ni gunung. Bila hujan turun, ada banyak pokok kat situ. So apa yang berlaku adalah hujan akan kena kepada pokok-pokok dulu. Dia akan turun pada pokok-pokok dulu kan. So pokok-pokok kan ada daun-daun kan. So dia kena pada pokok dan air hujan itu akan mengalir perlahan-lahan turun ke dalam tanah. Kemudian air itu akan diserap ke dalam bukit itu. So dalam bukit itu nanti, bukit itu akan keluar air mata air, di mana air mata air itu akan keluar sedikit-sedikit menjadi apa? Menjadi sungai.
So air sungai itulah yang akan turun. Dan air hujan itu telah dibersihkan. Kalau katakan dalam dalam bukit tu kan, ialah dia macam-macam jenis batu kat dalam bukit tu kan. Ada batu tanah liat, ada batu kerikil dan pelbagainya. So air itu telah ditapis secara semula jadi. Air hujan itu. So bermakna di sini kita boleh assume apa tahu? Hutan yang ada di bukit ini adalah kawasan tadahan hujan. Dia menadah aja hujan yang turun kat sini. Dan dia ni bertindak sebagai span, iaitu menyerap air hujan yang turun. Nampak tak? Jadi kowe semula jadi, pandai Ariel. Kowe semula jadi. Jadi itu sebabnya kita marah kalau kawasan Bukit Bukau tu dipotong. Bila dipotong akan terjejaslah kawasan itu. Apa terjejas dia? Nanti kita akan tengok. Nanti kita akan tengok ya. So kepentingan yang pertama kita lihat di sini iaitu kawasan tadahan hujan. Okey. Baik. So kawasan pertama kawasan tadahan hujan, yang kedua iaitu keseimbangan ekosistem. Yang nombor 2 iaitu konsep ekosistem ni adalah saling bergantung antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Apa itu biotik dan abiotik? Biotik ialah organisma hidup seperti tumbuh-tumbuhan, haiwan dan juga manusia. Manakala abiotik pula ialah persekitaran fizikal seperti apa? Bentuk muka bumi, batu-batuan, tanah, air, udara, mineral dan juga sumber tenaga suria. Maknanya di sini biotik adalah benda-benda yang hidup. Abiotik pula adalah benda-benda yang tidak hidup. So, kita kata kedua-dua ini saling bergantungan. Maknanya macam manusia, tumbuh-tumbuhan dan haiwan memerlukan bumi, batuan, tanah, air, udara, mineral dan sumber tenaga suria. Dan abiotik juga ini memerlukan tumbuh-tumbuhan, haiwan dan manusia untuk berkembang. So sama-sama saling bergantung. Ini dipanggil ekosistem. Saling bergantung ini dipanggil ekosistem. Macam kalau kita lihat macam manusia, apa yang dinamakan keluarga? Keluarga apabila ada ibu, ayah, kemudian anak-anak. Betul? So anak-anak itu saling bergantung dengan ibu dan ayah. Dan ibu dan ayah juga memerlukan anak-anak. So ini dipanggil satu ekosistem, iaitu dipanggil ekosistem keluarga. Dalam kes ini adalah ekosistem alam. Nampak tak? Dia saling bergantungan. Okay. So kalau kita lihat di sini, kawasan hutan merupakan satu ekosistem dengan tumbuh-tumbuhan semula jadi sebagai salah satu komponen biotik yang utama. So kawasan hutan ya. Dan tumbuh-tumbuhan saling berinteraksi dengan unsur-unsur lain dalam komponen biotik dan abiotik bagi mewujudkan satu persekitaran yang seimbang. Contoh lokasi Taman Negara Bako dan Taman Negara Pahang. Okay. So ini adalah interaksi iaitu saling kebergantungan antara biotik dan abiotik dalam alam sekitar. So itu dipanggil keseimbangan ekosistem. Sebagai contoh, kita tak perlu pergi jauh lah kan. Okay. Kamu pernah dengar lagu ni tak? Lagu Bangau Oh Bangau. Pernah dengar lagu Bangau Oh Bangau? La ilaha illallah. Oh, Maira tak pernah dengar eh? Okey. Cikgu bulan puasa dia tak boleh nyanyi. Dia tak boleh. Okey. Dia tak boleh nyanyi. Okey. So dia lebih kepada tak apa. Oleh kerana ramai yang tak tahu, tak apa. Cikgu bawakan kalau tak boleh pakai drum. Okey. So kita lihat di sini. Okey. Inilah dia. Tekan button subscribe dan tekan loceng untuk notification. Yeay! Makan banyak-banyak tak lembu? Makan lagi. Jom ambil gambar. Itu bangau. Kenapa bangau sedih? Jom kita tanya. Jom! Hora, hore!
susah hati, ikan tak nak timbul, ikan tak nak timbul. Jadi ditolong. Ikan, oh ikan, kenapa tak nak timbul? Macam mana ikan nak timbul? Rumput panjang sangat. Rumput panjang sangat. Kita tangkap rumput ni. Rumput, oh rumput, kenapa panjang sangat? Macam mana rumput tak panjang? Lembu tak nak makan. Lembu tak nak makan. Ha, tu lembu. Lembu, oh lembu, kenapa tak makan rumput? Macam mana lembu nak makan? Perut lembu sakit. Perut lembu sakit. Kesian lembu kan? Perut, oh perut, kenapa perut sakit? Macam mana perut tak sakit? Makan banyak sangat. Makan banyak sangat. Ha, Didi tahu. Didi, oh Didi, apa yang Didi tahu? Kalau semua nak tahu, Didi yang bagi makan. Apa? Didi yang bagi makan. Didi? Okey. Baik, sebenarnya kat sini lagu tadi sebenarnya dia menggambarkan satu hubungan saling bermerlukan antara, kalau kita lihat, antara binatang dan juga tumbuh-tumbuhan. Okey, betul. Dia macam siratan makanan. So kalau kita lihat kenapa bangau sedih sebab ikan tak nak timbul, kenapa ikan tak nak timbul, rumput panjang sangat. Okey. Tahu lagu ni tak ori, nak yang ori cikgu. Allahu Akbar. Nak yang ori pula kan. Ada yang nak ori tapi yalah dia yang ori tu dia lagi panjang sebenarnya kan. Okey, jadi dia lagi panjang sebenarnya kalau lagu tu lagu yang ori sebenarnya ya. Okey. Jadi rasanya cukuplah kot ke ada idea lain untuk lagu tu. Ke ada. Betul. Okey. Nak tengok juga. Okey, kita tengok kod-kod yang ini ke kan. Kita tak tahu. Bangau, oh bangau, kenapa engkau kurus? Macam mana aku tak kurus? Ikan tidak timbul, ikan tidak timbul. Ikan, oh ikan, kenapa kau tak timbul? Macam mana aku tak timbul? Rumput panjang sangat.
Itu yang original last sekali iaitu ular nak makan aku. So di sini sebenarnya kenapa lagu itu cikgu tayangkan, kerana menunjukkan hubungan antara biotik dan abiotik. Okey, antara tumbuh-tumbuhan dengan juga haiwan serta dengan juga tumbuh-tumbuhan apa semua, so dia saling berhubungan okey. Ya masuk dulu. So itu adalah kita katakan ada kaitan antara abiotik dan biotik. Itu dipanggil ekosistem. Itu dipanggil ekosistem ya. So itu faktor kedua. Kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi, iaitu keseimbangan ekosistem. Okey. Kemudian kita lihat yang ketiga iaitu sebagai sumber perubatan. Kalau kita lihat di sini sebagai sumber perubatan nombor 3 ini, okey, kalau kita lihat sumber perubatan, tumbuh-tumbuhan terdapat di dalam hutan ini kebanyakannya boleh digunakan dalam bidang perubatan seperti akar, kulit, daun, ranting dan buah daripada pelbagai spesies tumbuhan boleh dijadikan ubat Sebagai contoh kalau kita lihat tongkat ali. Contoh tumbuhan tongkat ali. Okey, bahagian tumbuh-tumbuhan yang dia ambil iaitu akar dia. Tahu kan tongkat ali kan? Tongkat ali tu kan sekarang ni banyak dibuat untuk kopi kan, untuk minuman, untuk memberi tenaga. Tu tongkat ali. Okey. Kemudian daun seperti sembung, okey, senduduk, okey, pegaga dan juga keremek. Ini semua, ini pegaga ni untuk apa? Untuk sebagai ulam. Orang-orang Melayu suka makan pegaga, ulam ini dengan sambal belacan semua kan. So itu Abu tak ada tongkat. Dia ali je. Kan ada sejarah kenapa dipanggil tongkat ali. Ada sejarah dia. Okey. Baik. Kita lihat yang seterusnya iaitu habitat. Apa itu habitat? Habitat ni sebenarnya adalah tempat tinggal. Kita katakan sebagai tempat tinggal lah. Jadi hutan adalah sebagai habitat kepada pelbagai spesies flora dan fauna. Maknanya pelbagai jenis binatang dan tumbuh-tumbuhan. So hutan di Malaysia menjadi tempat perlindungan dan sumber makanan bagi hidupan-hidupan liar, dan haiwan juga memilih tempat tinggal yang berlainan untuk keselamatan, keperluan sumber makanan dan juga kesesuaian diri. Ya, betul. Tak semua binatang tinggal dalam hutan hujan tropika. Ada binatang tinggal di hutan paya. Ada binatang tinggal di hutan gunung. Nampak tak? Jadi di sini perbezaan tempat tinggal ini untuk apa? Keselamatan, sebagai sumber makanan dan juga kesesuaian diri. So, sekiranya tumbuh-tumbuhan musnah, pelbagai spesies flora dan fauna akan kehilangan habitat dan sumber makanan. So maknanya kalau tumbuh-tumbuhan tak ada, pokok pun tak ada, hutan pun tak ada, maka flora dan fauna akan kehilangan tempat tinggal dan sumber makanan. Ya, ada manusia tinggal dalam hutan juga. Ya. Okey, seperti Maira mungkin tahu. Okey, sebab Maira di Bintulu kan. Maira mungkin tahu kot. Pernah jumpa orang-orang yang tinggal di dalam hutan itu? Pernah jumpa kan? Alah, kau ni Tarzan. Tarzan tu memanglah. Tarzan tu fiction je. Okey. Okey. Arnab tinggal dalam hutan Oh, Arnab tinggal dalam hutan. Orang utan. Yes, orang utan. Okey. Itu binatang pandai. Okey. So, habitat tempat hidup bagi haiwan atau tumbuh-tumbuhan secara semula jadi. Okey. So, kita lihat di sini. Okey. Yang ini adalah yang keempat sebagai habitat. Okey, yang keempat bermakna kita lihat di sini fungsi kawasan ini iaitu sebagai kawasan tadahan air, kawasan tadahan hujan, keseimbangan ekosistem, sumber perubatan dan juga sebagai habitat atau tempat tinggal. Yang kelima iaitu sumber bahan mentah. Iaitu kalau kita lihat hutan adalah penting sebagai bahan mentah untuk membekalkan banyak sumber kayu balak dalam industri membuat perabot.
Buluh dan rotan sebagai contoh ya digunakan dalam industri pembuatan kraft tangan dan juga perabot. Ini okey, buluh dan rotan, kayu bakau. Macam kita tengok dalam video awal-awal tadi kan. Kayu bakau di hutan bakau tu dijadikan sebagai bahan api. Maknanya sebenarnya kamu tahu tak kayu arang? Kayu arang yang kamu beli cakul tu untuk kamu buat barbecue ke apa ke kan. Okey. Sebenarnya yang itu cakul tu ataupun kayu arang itu dibuat daripada kayu bakau. Dibuat daripada kayu bakau tau. Rotan tu untuk perabot, bukan untuk rotan yang budak tak puasa. Memang dia kalau ada yang tak puasa, yang kena pertama sekali Airil lah ni. Airil yang kena. Okey. Airil yang kena yang pertama. Okey. Baik. So kayu bakau dijadikan sebagai bahan api dan bahan binaan, iaitu cerucuk untuk tapak pembinaan kerana sifatnya yang tahan air. Maknanya kayu bakau itu sifat dia boleh tahan dalam air. Dan hutan di Malaysia mempunyai pelbagai pokok yang sesuai untuk pembalakan seperti cengal, balau, keruing, dan hasilnya ekspor kayu balak telah memberikan sumber pendapatan kepada negara. Dan kayu balak kita diekspor ke India, Indonesia, Vietnam, Jepun, China dan lain-lain lagi. So inilah yang dikatakan kepentingan dia. Walaupun begitu, ramai yang bertanya bahawa, cikgu, kalau katakan kayu balak ni ditebang, habislah kayu balak, kan? Kerajaan pula menggalakkan penebangan kayu balak. Macam mana tu? Okey, baik, macam ni. Kalau kamu lihat Malaysia telah mengamalkan kaedah yang bernama Selective Management System, iaitu amalan pengurusan hutan secara mampan, iaitu secara baik, secara kita kata pengekalan di mana melalui teknik ini hanya pokok balak yang matang. Yang matang ni maknanya yang dah tua, dah cukup umur akan ditebang. Manakala pokok balak yang masih muda akan dibiar terus membesar. Nampak? Maknanya di sini pokok kayu balak yang masih muda akan dibiar dulu. Pokok kayu balak yang dah tua-tua, yang dah matang, okey, itu yang ditebang sahaja. Kemudian kawasan yang ditebang tu akan ditanam semula dengan pokok-pokok yang lain. Nampak tak? So kayu balak tu akan sentiasa apa? Sentiasa ada. Ini dipanggil Selective Management System. Sistem pengurusan terpilih. Itu sebenarnya. Okey. Jadi kita lihat di sini ada 5 di sini iaitu kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi, iaitu kalau kita lihat di sini seperti yang pertama, kawasan tanahan hujan, keseimbangan ekosistem, kemudian sumber perubatan, habitat atau tempat tinggal, dan yang terakhir sumber bahan mentah. Okey. Baik. Seterusnya kita nak lihat kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Baik, sebenarnya kalau kamu nak tahu tumbuh-tumbuhan semula jadi kita ni memang hidup dengan baik. Hidup dengan aman, hidup dengan bahagia lah. Kalau kita kata bahagia lah. Pokok-pokok kita, binatang kita semua kan hidup bahagia. Tapi yang buat tak bahagia adalah tindakan manusia. Manusia ni dia akan sentiasa buat sesuatu untuk keuntungan sendiri. Mementingkan keuntungan tanpa memikirkan kerosakan. Jadi, kegiatan manusia inilah yang memberi kesan terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. So kalau kita lihat di sini manusia menggunakan tumbuh-tumbuhan untuk kepentingan sendiri tanpa memikirkan masa hadapan generasi akan datang. So kegiatan manusia yang berleluasa secara tidak langsung akan memberikan kesan, ada kesan positif dan negatif terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Sebagai contoh, kalau kita lihat kesan positif, kalau kita lihat pembangunan hutan di mana pada tahun 2006 program penumbuhan ladang hutan telah dilaksanakan bertujuan untuk mengurangkan tekanan ke atas hutan asli, maknanya hutan yang asal,
Kalau kita jadi hutan pun, hutan asal pun akan stres. Sebab semua kita punya kayu balak semua dalam tu nak diambil. Jadi ini akan memberi tekanan yang besar kepada hutan-hutan asli ni. Jadi kerajaan bercadang untuk apa? Membuat ladang hutan. Okey, dan ladang hutan itu akan menjadi sumber bahan mentah dan untuk memastikan ketersediaan berterusan bagi industri kayu tempatan. Maknanya dia, kalau kita ada industri kayu tapi kita tak ambil daripada hutan, tapi kita ambil daripada ladang hutan, iaitu ladang yang menanam pokok-pokok hutan. Sebagai contoh kita lihat bagi meningkatkan kadar penanaman semula hutan, semua pihak diarahkan mengkaji spesies pokok yang hendak ditanam serta penjagaan pokok-pokok yang telah ditanam. Dan dalam program berkenaan ini, program perubahan ladang hutan ni, spesies yang disenaraikan ialah jati, sentang, getah, khayak, akasia, batai, kelempayan dan juga binuang. Namun diberikan tumpuan kepada pokok getah dan juga pokok akasia. So ini adalah pokok-pokok yang mana dia punya batang itu boleh digunakan untuk kayu balak, sebagai kayu balak. Inilah dia ladang hutan, dia pembangunan hutan. Kemudian ada juga aktiviti penghutanan semula. Di mana kalau kita lihat agensi seperti Jabatan Perhutanan dan FRIM serta Perhilitan telah mengambil langkah untuk memelihara hutan, pulih dan pelihara hutan. Antaranya adalah dengan menanam pokok yang bermutu dan tahan daripada serangan penyakit di kawasan hutan yang telah ditebang. Kalau kamu lihat kawasan hutan apabila banyak ditebang, so kawasan tu akan lapang. So apa yang Perhilitan dan FRIM buat iaitu tanam semula pokok-pokok kayu balak. Tanam semula, itu dipanggil penghutanan semula. Jadi kita lihat FRIM juga telah menjalankan aktiviti penghutanan semula di hutan Lipur Bukit Lagong di Kepong dengan menjadikan kawasan tersebut sebagai hutan rekreasi yang terkenal sehingga diiktiraf sebagai hutan tropika buatan manusia tertua di dunia. Hutan Lipur Bukit Lagong di Kepong, KL, kat KL, kan ada KL ada FRIM kan. Di situ ada hutan tropika buatan manusia yang tertua di dunia. So FRIM menjalankan aktiviti penghutanan semula. Okey. Baik, itu ladang hutan. Ini tindakan-tindakan manusia yang positif tindakan manusia yang positif iaitu seperti pembangunan hutan, penghutanan semula, taman negara. Kalau kita lihat taman negara adalah, kalau kita lihat taman negara ialah kawasan yang terdiri daripada pelbagai spesies tumbuh-tumbuhan semula jadi, tumbuh-tumbuhan ubat-ubatan dan juga tumbuh-tumbuhan yang jarang dijumpai. Dan tumbuh-tumbuhan di negara ini, di taman negara ini dijaga dan disimpan dengan baik bagi mengekalkan biodiversity alam sekitar. Maknanya untuk mengekalkan, macam Mimalen kan, Mimalen tu tempat hiburan. Taman negara ni banyak. Okey, di Malaysia banyak. Okey, seperti contohnya Taman Negara Pahang, Taman Negara Tahan, Taman Negara Rompin, banyak. Memang banyak. Dia hutan simpan lah sebenarnya. Hutan simpan. Taman negara Dan taman negara juga paling banyak dijadikan kawasan pelancongan kerana tersedia dengan pelbagai prasarana ataupun kemudahan. Di Malaysia terdapat taman-taman negara yang diuruskan di bawah kerajaan negeri dan juga ada yang di bawah kerajaan persekutuan. Okey Mira, tak apa. Dan di negeri Sarawak, Sarawak sahaja ada 30 buah taman negara dengan jumlah keluasan 623,463 hektar yang ditadbir oleh Perbadanan Perhutanan Sarawak. Manakala di negeri Sabah terdapat 9 buah taman negara, iaitu 3 taman terestrial dan 6 taman marin di bawah Lembaga Pemegang Amanah Taman-Taman Sabah. Okey, cikgu nak tanya Maira.
kamu di Sarawak kan. So kamu biasa pergi ke hutan ataupun pergi ke taman negara tak? Okey, pernah pergi. Ya, okey. Pernah pergi ke taman negara ya. Taman negara mana yang kamu pernah pergi ya? Taman negara mana tu? Okey. Alamak. Zoo tu taman negara ke? Zoo tu tempat alamak. Zoo tu tempat haiwan lah. Aduh, ya, okey. Okey. Baik, kita sambung. Selain daripada taman negara, kita ada juga hutan simpan kekal. Di mana ni seperti hutan simpan Kabili Sepilok di Sabah. So hutan simpan kekal di Malaysia boleh ditetapkan sebagai kawasan sensitif alam sekitar kerana hutan merupakan kawasan yang berkepentingan dan bernilai tinggi dari segi kepelbagaian biologinya. So selain itu, dengan adanya pelaksanaan program pembangunan hutan yang terancang ini, maka akan menggalakkan penghasilan dan penggunaan hasil hutan yang dapat memberi faedah kepada ekonomi secara maksimum serta menggalakkan pembangunan perindustrian berkaitan dengan hasil hutan lah. Okey, jadi hasil hutan ni sebenarnya hutan simpan ni biasanya menjadi kawasan pelancongan. Sebagai contoh, hutan simpan Kabili Sepilok di Sabah, hutan simpan Kuala Langat Utara dan hutan simpan Raja Musa di Selangor. Hutan simpan memang hutan betul lah, memang hutan simpan. Namun ada kesan-kesan negatif akibat aktiviti manusia. Sebagai contoh, kesan negatif yang pertama, ketidakseimbangan ekosistem. So kalau kita lihat kestabilan ekosistem hutan terganggu akibat berlaku penyahutanan. Penyahutanan ini kalau kita lihat daripada satu sudut ialah penyahutanan bermaksud pemusnahan hutan secara kekal. Misalnya untuk membuat jalan raya dan bangunan. Itu penyahutanan. Maknanya hilangkan hutan menjadi kawasan pembangunan. Itu masalah tu. Sebagai contoh kalau kita lihat kawasan hutan yang padat dengan tumbuh-tumbuhan semula jadi dimusnahkan ya. Dimusnahkan untuk tujuan pembinaan dan pembukaan kawasan apa? Kawasan ladang, infrastruktur dan juga pembalakan. So penyahutanan ini maknanya atau aktiviti penghapusan hutan tu akan menyebabkan ekosistem hutan terganggu. Maknanya rantaian makanan, hubungan biotik dan abiotik tadi dia akan terganggu. Dia akan terganggu dan berlaku ketidakseimbangan dalam siratan makanan. Kemudian berlaku bencana alam seperti banjir, lumpur dan tanah runtuh serta menyebabkan kawasan tadahan hujan terganggu. Banyak ni. Kalau kita lihat akibat daripada penyahutanan ini akan menyebabkan apa? Berlaku ketidakseimbangan dalam siratan makanan. Bencana alam seperti banjir, lumpur, tanah runtuh dan juga kawasan tadahan hujan akan terganggu. Banyak masalah akan berlaku. Ini kesan negatif. Inilah dia penyahutanan. Di mana kawasan ini dulu adalah kawasan hutan tetapi telah dibersihkan. Dan oleh kerana telah dibersihkan ini, maka kalau kita lihat dia terdedah kepada air hujan. So bila waktu hujan yang turun akan terus menimpa kepada tanah itu dan menyebabkan tanah itu longgar, struktur tanah akan menjadi longgar kerana ditimpa air hujan. So tidak ada pula pokok yang memegang tanah tu. Jadi struktur tanah ini akan longgar menyebabkan tanah itu akan runtuh ke bawah. Tanah ni akan runtuh ke bawah. Itulah punca tanah runtuh. Boleh faham? Boleh faham itulah punca tanah runtuh. Kalau ada pokok, tak akan berlaku lah macam ni. Kalau ada pokok-pokok kat situ kan. Okey, baik. Kemudian hakisan tanah. Kita lihat pembalakan mendedahkan permukaan bumi kepada hakisan tanah. Nampak?
mendedahkan permukaan bumi kepada hakisan air hujan. So daun pokok berfungsi mengurangkan laju air hujan yang jatuh ke bumi. Kekurangan proses infiltrasi iaitu kemusnahan akar pokok yang berfungsi menyerap air larian permukaan ke dalam tanah menyebabkan air hujan jatuh dengan laju ke permukaan bumi dan meningkatkan kadar hakisan tanah. Tanah yang terhakis akan diangkut oleh aliran air hujan menyebabkan sungai menjadi cetek. Sebab apa? Lumpur tadi akan mendap ke dalam sungai. So air sungai akan naik. Tetapi dia akan menjadi cetek. Tak dalam. Sungai yang cetek ini akan menyebabkan banjir berlaku dan mengakibatkan kerosakan harta benda. Jadi sebenarnya kita boleh assume bahawa apa tahu? Bahawa banyak bencana alam sebenarnya bukan kerana alam itu sendiri, tetapi kerana tindakan manusia. Tindakan manusia seperti melakukan pembalakan, melakukan pembersihan hutan, penyahutanan. So itu menjejaskan sifat hutan sebagai penyerap air hujan. Dan berlakulah bencana. So tindakan siapa? Tindakan manusia sendiri yang silap. Kemudian kesan negatif, kawasan tadahan hujan terganggu. Hutan kita tahu kawasan semula jadi yang luas untuk menadah air hujan. Namun penerokaan hutan yang tidak terancang oleh manusia menyebabkan kawasan tadahan hujan akan terganggu. Dan hal ini menyebabkan empangan untuk menakung air akan menjadi cetek kerana kelodak lumpur masuk ke dalam empangan. Kita tahu kita ada banyak empangan dan empangan tu berisi dengan air-air daripada bukit bukau yang ada di kiri dan kanan tu. Tetapi apabila banyak berlaku penerokaan pada bukit bukau tu, air-air tu akan membawa lumpur-lumpur daripada tanah bukit itu masuk ke dalam empangan. So ini akan menyebabkan empangan itu menjadi cetek. Jadi kawasan tadahan hujan itu akan terganggu. Macam inilah. Nampak tak? Berlaku aktiviti pembalakan di mana rongak dah ke hutan mini. Sebab apa ni? Sebab ada aktiviti pembalakan. Itu. Kawasan tadahan hujan terganggu. Kemudian yang paling kita risau iaitu kepupusan flora dan fauna. Pupus. Kepupusan flora dan fauna. So bila kita penerokan hutan yang tidak terancang ini menyebabkan flora dan fauna kehilangan habitat dan kekurangan sumber makanan. Bagi tahu cikgu, flora tu apa? Fauna tu apa? Flora tu apa? Fauna tu apa? Jawab. Siapa tahu? Okey, baik. Myra kata flora tu tumbuhan. Fauna tu ialah haiwan. Yes. Bagus. Bagus Okey. So di sini kita lihat flora dan fauna maknanya tumbuh-tumbuhan dan haiwan kehilangan habitat dan kekurangan sumber makanan. Keadaan ini menyebabkan haiwan liar dan tumbuh-tumbuhan akan pupus atau semakin pupus. Contoh tumbuh-tumbuhan yang diancam kepupusan adalah seperti periuk kera. Ni pokok periuk kera dia. Tongkat ali, pokok bakau, pokok cengal, pokok meranti. Ni semua jenis tumbuhan yang diancam kepupusan. Makin kurang. Contoh haiwan liar pula yang semakin pupus adalah seperti gajah, badak Sumatera, tapir, harimau Malaya, kancil, kambing gurun dan sebagainya. Yang terbaru arnab, buaya, tu semua pun makin pupus. Jadi itu contoh haiwan liar yang semakin pupus di Malaysia. Jadi inilah kita kata sebagai pupus tu iaitu habis lenyap sama sekali. Macam kenal buaya tu, itulah pasal. Jadi
Dengan itu ada ke yang terasa? Tak ada. Tak ada pun. Tak ada rasa pun. Okey. Buaya manalah tu. Okey. Jadi kita lihat di sini bahawa inilah dia. Kita lihat aktiviti manusia ada dari sudut kesan positif, kesan negatif. Kesan positifnya iaitu kalau kita lihat pembangunan hutan, penghutanan semula, kemudian taman negara, dan juga hutan simpan kekal. Tetapi kesan negatif banyak. Ketidakseimbangan ekosistem, hakisan tanah, kemudian juga berlaku kawasan tahan hujan yang terganggu, kepupusan flora dan fauna. So ini antara isu-isu berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan tumbuh-tumbuhan yang semula jadi yang memberikan kegiatan ekonomi kepada manusia. Jadi kadang-kadang kita tak boleh halang manusia untuk melakukan pembalakan kerana itu sebagai sumber pendapatan. Kita tak boleh halang untuk orang menangkap ikan. Kita kata kalau menangkap ikan banyak-banyak nanti kepupusan. Kita tak boleh halang sebab makanan ikan juga adalah sebagai bahan makanan untuk manusia hidup. Tetapi perlunya ada keseimbangan di mana kita tidak perlu untuk melakukannya secara berlebihan. Masalah manusia ni ialah selalunya melakukan sesuatu kerana untuk mendapatkan yang lebih dan suka berlebihan. Itu problem. Kan. Kalau makanan tak kira, kalau macam korang, tak cuba korang tengok. Kalau korang pergi bazar Ramadan. Ada pergi bazar Ramadan? Pergi bazar Ramadan. Nak itulah, jalan sikit nak ini, jalan sikit nak ni, jalan sikit nak ayam percik, jalan sikit lagi nak itu, jalan sikit lagi nak ini. Kan? Nak minum air itu, kemudian nak air ni. Kan? Tapi bila bawa balik ke rumah, bila dah buka je makan apa semua, kan? Baru lepas baca doa, minum air. Bila minum air je dah kenyang. Ni siapa nak makan ni? Itu sifat manusia. Suka membazir. Bukan suka, kadang-kadang dia tak sedar benda tu membazir. Jadi nafsu, yes. Jadi harus untuk kita bersederhana. Kalau tak perlu beli, tak payah belilah. Lapar mata, yes, mata. Sebab sebenarnya apa yang berlaku psikologinya adalah bila kamu pergi bazar Ramadan, kamu beli makanan, satu makanan, contohnya beli satu makanan, kamu beli, kamu beli, dah puas hati dah, tapi kamu plan nak makan. Tapi kamu dah kenyang ke belum? Kamu belum kenyang lagi. Jadi mata kamu masih lapar, perut kamu masih lapar, kamu cari pula, nak makan ni lah, ambil lagi. Jadi beli yang kedua, still lapar lagi. Mata pun cari, aku lapar lagi ni. Padahal benda tak makan lagi. So itulah sebenarnya keadaan yang berlaku apabila kamu pergi ke bazar Ramadan. So itu sifat manusia, iaitu tanpa disedari mereka akan melakukan pembaziran dan berlebihan. Jangan pergi bazar. Betul lah Mira, betul. Betul tu. Jangan pergi bazar. Mata pun tak lapar, betul. Puasa betul-betul. Baik, so bermakna dengan itu kita telah tamat bab yang keempat ya. Habis ekonomi macam mana? Ekonomi macam mana? Bagilah pada orang lain. Ras, bagilah pada orang lain yang non-Muslim pergi beli makanan tu. Kan? Jadi sebenarnya boleh je beli, tapi belilah satu je, jangan berlebihan. Jangan berlebihan. So bab 4 berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan semula jadi, dan kita telah lihat pelbagai jenis hutan, iaitu hutan hujan tropika, hutan pantai, hutan paya air tawar, paya air masin dan hutan gunung. Dan kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi jenis dan taburan tumbuhan ini, iaitu bentuk muka bumi yang berbeza, hutan pun berbeza. Saliran yang berbeza, juga hutan yang berbeza. Saliran baik, hutan hujan tropika ada, hutan pantai ada. Saliran buruk akan menyebabkan hutan paya.
Ya, ya selia Adlan. Okey, kemudian iklim yang berbeza, hutan pun berbeza, tanah yang berbeza, hutan pun berbeza. Kejap lagi, 5 minit lagi, 5 minit lagi. Nak habis dah. Nak habis dah. Okey. Kemudian saya tunggu Ustaz. Okey. Kemudian kepentingan tumbuh-tumbuhan semenjadi di Malaysia iaitu kawasan tadahan hujan, keseimbangan ekosistem, sumber perubatan, habitat dan sumber bahan mentah. Dan kesan manusia, kesan kegiatan manusia yang kita pelajari ialah kesan positif dan kesan negatif. Kesan positifnya adalah seperti pembangunan hutan, penghutanan semula, taman negara dan hutan simpan kekal. Namun kesan negatif menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem, hakisan tanah, kawasan tadahan hujan terganggu dan kepupusan flora dan fauna. Okey, so ada tak sebarang soalan yang ingin kamu tanyakan? Ya, cikgu buka kepada sebarang soalan untuk ditanyakan. Okey, so Adam kata tiada. Yang lain-lain ada soalan tak nak ditanyakan? Ada tak soalan nak ditanyakan? Amira, Syarafana, kemudian juga Aidan, Zarif, tak ada. Boleh faham Boleh faham takut tak faham sekarang. Okey. Dan di sekolah dah habis bab 4 ni kan? Dah habis bab 4 ni? Oh, belum lagi? Oh, belum lagi. Ingatkan dah habis. Oh, belum habis lagi ya? Okey. Ini yang kena present tu. Okey. Baik. Satu tips yang mudah untuk kamu present iaitu, okey, present lah. Mira, Syarafana, kamu boleh present. Sekiranya kamu kena present lah menggunakan mind mapping ini. Gunakan mind mapping ini. Ini adalah cerita keseluruhan bab 4. Yes. Dah bagus Amira. Okey, bagus. Jadi inilah gunanya kenapa ada perteminda kat bawah tu, supaya kamu boleh tahu apa yang kamu telah pelajari sepanjang bab yang keempat ini. Okay. So the next class kita akan cuba buat latihan bersama-sama di sini, dan cikgu akan berikan beberapa nota, nota bab 4 dan juga bab 3 untuk sebagai rujukan. Nota bab 4 dan bab 3 lah. So itu yang kita akan lakukan pada minggu hadapan. So tak ada soalan? Terima kasih banyak kepada Haras walaupun masuk lambat, Airil, Adam, Maira, Maisara dan juga Alia Nur Farisha. Terima kasih juga Zarif Irfan, Ayu, Amjad, Sarah, Fatin. Bukan Airil, Aidan, yes. Dan juga Amirah serta Arnab siapa Arnab siapa Arnab? Adlan. Adlan, ya, Adlan. Aduh, ya, ramai sangat. Aidan, Airil, Adlan. Ya. Nama dekat-dekat aja. Cikgu lupa saya cikgu Bukan, cikgu tak pernah lupa Arnab. Lupa Adlan je. Oh, okey. Tak pernah lupa Arnab. Okey, so itu saja pada hari ini. Okey, selamat berbuka puasa dan kita akan jumpa lagi untuk kelas sejarah. Okey. Kau tak jadi ingatilah. Kita jumpa lagi. Take care guys. Assalamualaikum dan bye-bye. Ouch. Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama Arnab. Assalamualaikum, Arnab cikgu. pula. Sama-sama Arnab. Okey, bye. Okey, Sama-sama bye-bye. Arnab. Okey, bye. Tersyasyul. Okey, Aras.